Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada Puan Azila selaku pensyarah servis marketing. Hari ini, saya Intan Asmida binti Muhammad Safifi, 15 DPR 20F2002 bersama rakan kumpulan saya ingin memperbentangkan tentang simulation company iaitu Miko Saloon. Ini adalah tim member saya yang terdiri daripada saya Intan Asmida, Razik, Aiman, Syarmini, Naga Lishantini dan Muhammad Irfan. Untuk background company pula, kumpulan kami telah bersepakat untuk memilih Miko Saloon di dalam presentation kali ini. Miko Saloon merupakan tempat pendada rambut dan jurusolek bekerja dan tempat orang ramai untuk mendapatkan rawatan kecantikan dan perkhidmatan lain. Miko Saloon ini merupakan kedai yang menawarkan pergayaan rambut, perkhidmatan kosmetik, perkhidmatan pedicure dan manicure serta perkhidmatan rawatan profesional rambut dan lain-lain. Untuk Miko Saloon ini, lokasi kedai itu dibuka di F02, Aeon Mall Rawang Anggun, Persiaran Anggun 4800 Rawang Selangor. Masa kedai ini dibuka ialah daripada 10 pagi hingga 9 malam dan kedai ini dibuka setiap hari daripada Isnin hingga Ahad. Okey, untuk perkhidmatan utama yang Miko Saloon ini tawarkan, yang pertama adalah makeup, iaitu boleh makeup untuk dinner dan event lain lah. Yang kedua ialah manicure dan pedicure, itu rawatan kuku untuk kaki dan tangan. Yang ketiga ialah wash blow cut, iaitu pemotongan rambut seperti kita biasa lihat. Yang keempat, rawatan yang special iaitu menggunakan brand L'Oreal iaitu L'Oreal treatment. Yang kelima ialah creative scalp treatment iaitu rawatan untuk kulit kepala. Okey, untuk perkhidmatan utama yang Miko Saloon ini tawarkan, yang pertama adalah makeup, iaitu boleh makeup untuk dinner dan event lain lah. Yang kedua ialah Selamat sejahtera, nama saya Syamil Dewi Kalidas dari DPR 5A. Hari ini saya ingin menerangkan tentang core service and supplementary service yang ditawarkan oleh Miko Saloon. Core service ialah perkhidmatan merupakan utama bagi sesuatu perniagaan. Perkhidmatan utama bagi Miko Saloon ialah tempat orang ramai pergi untuk mendapatkan rawatan kecantikan dan perkhidmatan lain. Supplementary service ialah perkhidmatan yang diberikan sebagai akibat daripada penjualan produk ketara. Perkhidmatan tambahan Miko Saloon ialah kedai yang menawarkan penggayaan rambut, perkhidmatan kosmetik, manicure, pedicure dan rawatan profesional penggayaan rambut dan sebagainya. Pada slide ini anda dapat melihat the flower of service bagi Miko Saloon. Yang pertamanya ialah information. Miko Saloon memberikan maklumat yang benar yang penting yang diperlukan oleh pelanggan sebelum mereka menerima perkhidmatan. Yang keduanya ialah consultation. Miko Saloon memberikan konsultasi kepada pelanggan untuk menyelesaikan masalah yang mereka menghadapi. Yang ketiganya ialah booking. Miko Saloon menawarkan perkhidmatan membuat tempahan masa awal kepada pelanggan. Yang keempat ialah customization. Miko Saloon akan menawarkan perkhidmatan customization bagi kepada pelanggan yang membuat perkhidmatan khusus untuk perkhidmatan mereka. Yang kelima ialah cashier. Miko Saloon menyediakan kaunter pembayaran pada pintu hadapan ke kedai untuk memudahkan urusan pelanggan. Yang keenam ialah free wifi. Miko Saloon menyediakan perkhidmatan internet percuma kepada pelanggan yang kunjung ke kedai mereka. Yang ketujuh ialah payment. Miko Saloon menyediakan perkhidmatan pelbagai bayaran iaitu boleh bayar secara tunai, QR Pay, e-wallet dan sebagainya, iaitu dapat memudahkan urusan pelanggan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk bahagian ni, usaha syarikat Miko dalam menyampaikan kualiti perkhidmatan, okey, ada dua. Yang pertama adalah communication dan yang kedua adalah physical service. Okey, untuk communication, syarikat Miko Saloon mempunyai platform social media di mana pelanggan dapat berkomunikasi dan dapat mengetahui tentang perkhidmatan yang ditawarkan oleh Miko Saloon.
Untuk physical service, syarikat Miko Salon menawarkan the main service is rebonding, blow and dry, manicure, curl, pedicure, wash and cut, nail art and dry cut. Perkhidmatan yang Miko Salon tawarkan, yang pertama kat sini, jurugaya profesional, potongan rambut untuk kanak-kanak, basuh dan potong, rawatan asas L'Oreal, rawatan penjagaan kulit kepala asas L'Oreal, rawatan rambut topeng Kerastase, rawatan kulit kepala Kerastase, warna rambut, rebonding, rawatan inai, manicure pedicure nut art untuk kuku, shaping, express manicure, dan selepas tu keratin lift lash weather and dinner. Dan last sekali, untuk solidkan kekal untuk kening, celak dan bibir. Okey, empat-empat gambar ni merupakan servis yang mereka tawarkan. Okey, yang pertama kita ada rambut. Yang kedua bawah ni merupakan untuk kening, untuk make up. Okey, yang atas ni kita ada list harga dia. Okey, yang bawah ni adalah harga untuk rambut, untuk style yang customer nak. Okey, itu saja. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Razik bin Azizur Rozani, nombor metrik 15 DPR 20F 2022. Saya akan menerangkan berkenaan dengan the overall experiences in using the services. Okey, baik. Miko Salon merupakan perkhidmatan di bawah perkhidmatan people processing, di mana Miko Salon menawarkan perkhidmatan yang melibatkan perbuatan secara terus ke atas fizikal individu tersebut. Dari segi perkhidmatan yang ditawarkan oleh Miko Salon, ianya adalah salah satu perkhidmatan yang menawarkan kepada pelanggan berkenaan dengan dry cut, blow and dry, rebonding, curl, manicure, pedicure dan nail art. Okey, kumpulan kami telah menggunakan perkhidmatan mereka di mana perkhidmatan tersebut ialah manicure dan pedicure. Dari segi pengalaman kami yang telah menggunakan perkhidmatan ini, kami mendapati pekerja mereka amatlah teliti dalam melakukan kerja mereka untuk memuaskan kehendak pelanggan yang telah mencuba perkhidmatan mereka. Gambar raja menunjukkan pengalaman kami menggunakan perkhidmatan manicure dan pedicure. Kumpulan kami telah mencuba rawatan manicure dan pedicure, di mana gambar raja sebelah kiri menunjukkan rawatan manicure. Rawatan manicure yang telah kami lakukan untuk melicinkan kuku dan mengilatkan kuku. Dan selain itu, gambar raja sebelah kanan iaitu rawatan pedicure, di mana rawatan tersebut dapat membersihkan kulit kaki dan merapikan bentuk kuku di bahagian kaki. Dari segi keseluruhan pengalaman kami yang menggunakan dua servis ini, iaitu manicure dan pedicure, kami merasakan perkhidmatan yang dibuat oleh Miko Salon amatlah memuaskan, kerana perkhidmatan yang ditawarkan dapat memenuhi kehendak kami untuk mencuba perkhidmatan tersebut. Dan akhir sekali, dari segi penawaran harga amatlah berbaloi dan berpatutan sepanjang kami menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Miko Salon. Assalamualaikum. Hari ini saya nak menerangkan tentang failure in service di dalam Miko Salon. Yang pertama, the knowledge gap. Ia merupakan satu kegagalan di mana pihak atau pekerja yang mempunyai pendapat yang mereka percaya dan yang mereka jangkakan yang bercanggah dengan apa pelanggan percaya dan jangkakan. Masalah ini dihadapi oleh pihak Miko Salon kerana sesetengah pekerja mereka yang berstatus pekerja baru tidak terlalu memberi tumpuan kepada kualiti kerja mereka dan mereka hanya membuat kerja asal siap sahaja. Dan sesetengah mereka ini tidak mendengar nasihat ataupun aduan pelanggan mereka kerana mereka fikir benda yang mereka buat adalah betul di mata mereka dan tidak pada mata pelanggan. Contohnya, mereka melakukan servis memotong rambut tidak mengikut kriteria yang diingini oleh pelanggan. Ini akan mengurangkan lagi hubungan mereka dengan pelanggan dan pelanggan tidak akan datang lagi ke premis diorang. Cara untuk menangani masalah ini, pengurus ataupun pihak atasan Miko Salon harus menegaskan perkara ini kepada pekerja mereka dan menjadikan ia sebagai undang-undang di mana pendapat dan kriteria pelanggan sentiasa diutamakan. Yang kedua adalah the policy gap. Ia merupakan satu perbezaan pengurusan pihak Miko Salon tentang jangkaan pelanggan dengan piawaian perkhidmatan yang mereka tetapkan. Seperti sistem pencaturan giliran pelanggan tidak sistematik, seperti mereka melebihkan pelanggan yang ingin membuat perkhidmatan yang lebih sukar dahulu seperti pedicure dan juga manicure
dan mengendahkan kepada servis yang mudah dilakukan seperti servis memotong rambut. Kadang-kadang, pekerja di sana tidak memberikan tumpuan sepenuhnya kepada pelanggan, seperti tidak melayan pelanggan dan juga tidak memberikan apa-apa penerangan awal kepada pelanggan semasa hendak menerima perkhidmatan. Okey, untuk cara menangani masalah ini, pihak mikrosalon harus meletakkan sistem perkhidmatan yang rapi kepada pelanggan seperti mempercepatkan lagi urusan mereka dengan menyediakan pekerja mengikut perkhidmatan yang diingini pelanggan seperti servis urutan dan juga potong rambut. Ada pekerja yang menjaga di sana supaya pelanggan tidak perlu menunggu lama semasa ingin mendapatkan perkhidmatan. Yang ketiga adalah the delivery gap. Merupakan satu perkhidmatan yang diterima pelanggan tidak mengikut standard perkhidmatan yang diingini. Ini berlaku kerana pihak mikrosalon mengambil pekerja mereka yang tidak profesional dan tidak berpengalaman untuk memberi perkhidmatan kepada pelanggan. Juga disebabkan pelanggan tidak tahu peranan ataupun perkhidmatan itu kena dengannya ataupun tidak kerana tidak diterangkan oleh pekerja di sana. Oleh itu, kualiti dan juga konsistensi perkhidmatan yang diberikan oleh mikrosalon kepada pelanggan tidak dapat diduga dengan betul dan juga teratur. Seterusnya, kesalahan penawaran menjadi masalah seperti mereka menawarkan perkhidmatan hias kuku tetapi di premis mereka tiada pun satu pun pekerja yang mahir dalam menyampaikan perkhidmatan tersebut. Cara untuk mengatasi masalah ini, pihak mikrosalon harus memastikan standard servis yang disampaikan itu kena dengan cita rasa pelanggan mereka dengan cara mengambil pekerja yang berpengalaman dan juga profesional dalam sektor ini ataupun memberi latihan awal kepada pekerja baru mereka. Yang terakhir, the communication gap. Ia merupakan satu masalah di mana informasi yang ingin disampaikan pihak mikrosalon dan apa yang difahami oleh pelanggan adalah berlainan. Ini berlaku kerana informasi syarikat yang disampaikan tidak tiba ke pelanggan, seperti mikrosalon mempunyai dua jenis platform media sosial seperti Facebook dan juga Instagram. Akan tetapi, cara pemasaran iklan mereka tidak menarik perhatian pelanggan. Kebanyakan kongsian mereka merupakan produk yang mereka gunakan di premis dan kurang kongsian tentang informasi seperti harga dan juga perkhidmatan yang mereka ada di premis. Selain itu, ini terjadi kerana akaun sosial media mereka kurang followers, lebih-lebih lagi Instagram mereka. Disebabkan itu, mereka kurang dikenali oleh pelanggan di luar. Untuk cara menangani masalah ini, pihak mikrosalon harus memperbesarkan lagi platform komunikasi mereka dan juga media sosial supaya informasi dapat disampaikan dengan realistik dan tepat kepada pelanggan. Dimension kualiti perkhidmatan ini terbahagi kepada 5, iaitu pertamanya ialah tangibles, keupayaan mikrosalon untuk menggambarkan kualiti perkhidmatan kepada pelanggannya. Terdapat banyak faktor yang memberikan kualiti yang sangat ketara kepada mikrosalon seperti gelagat pekerjanya, bahan pemasaran dan bahagian perkhidmatan pelanggan. Keduanya ialah reliability, keupayaan dan konsistensi mikrosalon dalam melaksanakan perkhidmatan tertentu dengan cara yang memenuhi keperluan pelanggan mereka. Proses ini melibatkan setiap langkah interaksi pelanggan antara mikrosalon, perkhidmatan dan penyelesaian masalah yang pantas dan tepat serta penetapan harga yang kompetitif. Pelanggan mempunyai jangkaan tertentu tentang kebolehpercayaan dalam membeli produk tertentu dan kejayaan syarikat biasanya bergantung pada keupayaannya. Tiganya ialah responsiveness, dedikasi dan keupayaan mikrosalon untuk menyediakan perkhidmatan segera kepada pelanggan. Responsif membayangkan menerima, menilai dan membalas dengan pantas permintaan, maklum balas, soalan dan isu pelanggan. Syarikat yang mempunyai kualiti perkhidmatan yang tinggi sentiasa bertindak balas kepada komunikasi pelanggan secepat mungkin yang selalunya boleh menunjukkan nilai yang diletakkan oleh syarikat pada kepuasan pelanggan. Keempatnya ialah empati. Empati ialah cara sesebuah organisasi menyampaikan perkhidmatannya dengan cara yang menjadikan syarikat kelihatan empati terhadap keinginan dan permintaan pelanggannya.
Sebagai contoh, pelanggan yang percaya Miko Salon benar-benar mengambil berat tentang kesejahteraan mereka berkemungkinan akan lebih setia kepada syarikat tersebut. Akhir sekali, assurance. Jaminan ialah keyakinan dan kepercayaan yang ada pada pelanggan dalam sesebuah organisasi. Miko Salon memberi perkhidmatan yang penting yang pelanggan mungkin anggap berada di atas kemampuan mereka.